wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Allah Tuhanku Matlamatku. Kita masih lagi membicarakan tentang tajuk iman. Kita berhenti hari itu ni yang ke-7 no. Yang ke-7 dilimpahkan rezeki yang halal, dilimpahkan rezeki yang halal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulubihi, amin. Yang ke-7 dilimpahkan rezeki yang halal. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Yang bermaksud, dan sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa kepada Allah, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu pengurniaan yang melimpah-limpah berkat daripada langit dan bumi. Kita dah sebut dah sebelum ni, iaitu takwa. Nak sampai pada satu tahap yang dinamakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah penyempurnaan di segi hak Islam, iaitu hak rukun Islam nak kena sempurna. Lepas tu yang kedua, penyempurnaan hak rukun-rukun iman. Yang ketiga ialah melaksanakan
perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang kita sebut dulu ialah membersihkan diri daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak jadi orang yang takwa. Takwa ni selalu kita duk dengar selalulah menjadi rukun dalam khutbah tiap-tiap hari Jumaat kita duk dengar selalu dah. Dipesan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu yang kita dengarnya ialah junjung segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Junjung segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan tinggal larangan Allah Subhanahu wa taala. Buat apa yang Allah suruh, tinggal hak larangan Allah Subhanahu wa taala. Tu kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah sahaja nak dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala syurga. Kalau nak banding dengan umat-umat dulu ni, hidup mereka berpuluh-puluh tahun, ribu-ribu tahun, amal ibadat mereka, syariat mereka pun berbeza daripada syariat hak kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni yang pertama kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tinggal hak larangan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. 3 sahaja kita jaga, insya-Allah syurga dah kita umat Nabi Muhammad. Cuma di sana kita nak tambah lagi lah dengan amalan-amalan yang sunat. Jadi kita buat lagi lah amalan-amalan sunat. Kerana amalan-amalan sunat ni ialah penyempurnaan di segi ibadat-ibadat yang hak kita buat. Baik. Maka dalam ayat ni, yang ketujuh ni kita sebut ialah lilimpah rezeki yang halal. Tu rezeki yang hak kita dapat ni, kalau kita orang yang beriman, kita berani dah nak buat benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Orang beriman dia merasa diri dia diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dia tu diperhati oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu di atas pemerhatian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia beriman, tu orang yang beriman, duklah di mana sekalipun dia tak beranilah nak buat benda-benda yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun manusia tu tak melihat apa yang dia buat, tapi Allah tahu dah, Allah tahu. Bukan hanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat ilmu, Allah Subhanahu wa taala perintahkan pula malaikat-malaikat yang ada di kiri kanan dia sebagai penyaksian di akhirat besok ni, yang Allah sebut dalam Al-Quran, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat kebaikan walaupun sebesar zarah akan dilihat dalam catatan amalannya. Walaupun sedikit hak kita buat kebaikan ni tu, kita jangan duk pilih-pilih amalan-amalan kita buat ni, walaupun kecil benda tu, walaupun di segi pandang kita ni orang tak pandang, tetapi Allah Subhanahu wa taala perintah malaikat-malaikat yang mencatatkan semua amalan tu, walaupun hak benda yang kita buat tu bukan besar mana pun, besar zarah sahaja, kecil sahaja, tapi ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tuan-tuan? Sebab di akhirat besok ni duit kupang kita laku tak ketika tu? Ketika tu kita seluk poket kita tu, ketika tu tak pakai duit kupang kita, ringgit kita, dolar kita, riyal, dinar kita tak pakai dah ketika tu. Ketika tu yang nak tolong, nak bantu kita ialah ni kebaikan-kebaikan yang hak kita buat ni. Dialah sebagai pemberat timbangan-timbangan kita di
di mahkamah Allah Subhanahu taala. Tapi kalau dia orang yang beriman, maka insya-Allah sumber yang dia rezeki yang dia dapat tu insya-Allah rezeki yang halal. Kalau dia berniaga, dia akan berniaga cara yang dihalalkan oleh Allah. Kalau dia makan pun dia akan makan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala dah bagi jaminan dah. Allah Subhanahu wa taala buka pintu keberkatan daripada langit. Itu bukan hanya keberkatan dari segi rezeki saja. Sebagai contoh, berkatnya masa kadang-kadang umur dia tu pendek, umur dia. Tetapi walaupun pendek, tapi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kelebihan dia banyak. Walaupun umur dia pendek, tapi dengan sebab keberkatan dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah berkatkan harta dia, Allah berkatkan masanya, walaupun masanya pendek, tapi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu tinggi. Tu kita nak macam tu, kita tak mau umur kita panjang, tapi panjang hanya panjang sahaja, tapi dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apa ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala janji kalau dia tu orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala akan membuka kepada mereka pintu-pintu pengurniaan. Dari yang melimpah ruah berkat daripada langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala turunkan berkat kepada orang-orang yang beriman. Cuma kadang-kadang contohlah berlaku dengan musibah dan ujian. Cuma bagi orang yang beriman, apa pun yang berlaku, dia tetap akan bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun apa yang berlaku. Walaupun apa yang berlaku, dia orang yang beriman, tetap dia akan bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, semuanya baik belaka. Cuma orang yang tak beriman menganggapkan benda tu sebagai bala lah bagi mereka, satu tekanan lah bagi mereka. Tetapi orang beriman, dia akan muhasabah diri. Apa yang berlaku ni, dia akan muhasabah diri, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada asbab dan musababnya. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan benda yang sedemikian yang tak pernah berlaku sebelum ni. Mana tak pernah berlaku? Ratus tahun, ribu tahun, ratus tahun dah tempat kita tak pernah berlaku. Seumpama ini kalau berlaku pun sekejap-sekejap tapi ni dah berlaku lama dah. Hampir setahun lebih dah berlaku. Dia dah ditimpa pula dengan ujian, banjir dan sebagainya. Ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala nak uji ni orang-orang yang beriman. Tetapi bagi orang yang tak beriman, makin Allah Subhanahu wa taala timpakan ujian, makin mereka tu jauh daripada pertunjuk Allah Subhanahu wa taala. Cuma bagi kita orang beriman, bermula sahaja di umur kita balik ni, umur 15 ataupun dalam keadaan umur 9 tahun ataupun sebanyak kalau tak tanda-tanda kedatangan tak mana dia itu tak keluar mani ke tak keluar haid ke, maka 15 tahun contohnya balik kita umur 15 tahun, maka bermula daripada umur 9 tahun ataupun 15 tahun bermulalah ujian buat diri kita. Sampai bila ujian tu kita orang beriman, selagi mana kita hidup, selagi itulah kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ujian yang kita hadapi ni kalau kita nak banding dengan umat-umat terdahulu, zaman terdahulu, sama tak ujiannya? Tak sama. Ujian sedikit pun tak sama dengan ujian umat-umat terdahulu tu yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Allah kata asiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Adakah manusia tu menyangka bahawa mereka akan dibiarkan hanya berkata, kami beriman kepada Allah, sedangkan kata Allah mereka belum lagi diuji. Ni Allah uji dah ni. Allah Subhanahu Wa Taala, makin Allah kalau kita hidup atas dunia pun, kita nak kena ada ujian tak kalau kita mengaji? Kalau kita mengaji tu pun ada ujian dengan SPM-nya, dengan PMR-nya, dengan STAM-nya, dengan STA-nya, ujian-ujian tu. Dengan ujian tu dapat tak kita menilai diri kita? Sama ada luluh tak ujian tu ataupun kita gagal di atas ujian tu. Tu kita atas dunia pun perperiksaan tu dia ada ujian-ujian. Tambah-tambah ni kehidupan kita atas dunia, selagi mana kita hidup tu, selagi itulah kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran, seperti mana kami telah menguji umat-umat terdahulu. Dengan ujian itu kata Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui siapa orang-orang yang benar-benar beriman dan siapa yang dusta. Allah uji kita ni, contohnya Allah uji ni. Makin Allah uji penuh dak rumah Allah Taala. Nampak-nampak tak ada kesan apa-apa. Sedangkan kalau orang yang beriman, makin dia diuji, makin dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makin diuji, makin dekat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita nak tahu ni diri kita ni dekat atau jauh dengan Allah. Tengok masa kita diuji. Kadang-kadang diuji dengan kesenangan, kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang diuji dengan kesenangan, kadang-kadang kita lupa. Kita lupa, kita duduk dalam kesenangan. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ujian musibah, ujian bala ataupun musibah, kadang-kadang baru terketuk hati kita untuk kembali kepada Allah. Sebagai contohlah malam ni kita duduk dalam lampu, dalam kipas yang sejuk dengan lampu yang cerah. Kita rasa tak nikmat? Kadang-kadang kita tak rasa nikmat tu. Setelah tak adanya nikmat ni, lampu padam, api padam, kipas padam, ketika tu kita rasa apa? Lah panasnya, lah kelamnya. Ketika tu baru kita akan rasa nikmat telah hilang. Kita rasa nikmat telah hilang. Sedangkan ketika masa kita ada nikmat ni, kita rasa tak kadang-kadang? Kadang-kadang tak rasa. Kadang-kadang lupa pula. Kadang-kadang kufur pula kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita sebut dah sebelum ni, berapa ramai orang yang mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sedikit sahaja orang yang mendapat rahmat kasih daripada Allah. Ramai orang yang mendapat nikmat daripada Allah. Orang yang beriman pun dapat nikmat, orang yang tak beriman pun dapat. Orang Islam pun dapat nikmat, orang yang bukan Islam pun dapat juga nikmat. Kadang-kadang orang yang bukan iman, orang bukan Islam, orang yang ingkar perintah Allah, kadang-kadang nikmat dapat tu lebih banyak daripada kita ni hak orang Islam. Tetapi hak ramai tu ramai tak dapat. Sedikit sahaja. Sedikit sahaja. Tu kadang-kadang kita kena tepuk daja tanah iman kita. Kita ni dalam keadaan apa? Dapat rahmat, dapat nikmat daripada Allah, tetapi kadang-kadang kita jauh daripada rahmat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita, kalau kita nak tahu kita ni dapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak, tengok diri kita lah, kita duduk di mana. Kita nak tahu kita ni dapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala atau dapat murka daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tengok kita ni makin hari makin dekat dah dengan Allah. Kadang-kadang makin hari dia makin jauh daripada Allah Taala, makin jauh daripada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah Allah ni dia pandang sini sahaja, pandang sebelah mata sahaja. Dia tak mau mai untuk nak dapat rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita nak kena jaga. Baik. Yang ke-8 ialah mendapat kehidupan yang baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah.
hayatan tayyibah. Yang bermasuk artinya siapa yang beramal soleh. Syarat nak dapat kelimpah rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, syarat nak dapat kehidupan yang baik dan juga baik di dunia dan juga baik di akhirat ni, syaratnya apa? Syaratnya orang yang beriman dan beramal soleh. Siapa yang beramal soleh, beramal dengan amalan-amalan soleh, sama ada lelaki ataupun perempuan. Sebab amalan ni ada satu amalan soleh, ada lagi satu amalan taleh, amalan yang tak baik. Dua sahaja amalan. Satu amalan yang baik, satu amalan yang tak baik. Yang baik, amalan yang diredai oleh Allah. Yang tak baik, amalan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Tu kita duduk, sama ada kita duduk dalam keadaan rahmat kasih daripada Allah, ataupun kita duduk dalam keadaan apa? Laknat Allah. Kita duduk dalam keadaan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan 24 jam kita duduk dalam keadaan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan. Tu pun kadang-kadang kita ni dengan asbab kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun terkadang-kadang manusia tu buat benda-benda yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi tunggu bagi peluang. Kalau umat lain lama dah kena. Kalau umat lain, lama dah Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kebinasaan ke atas mereka. Cuma kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi peluang. Sehingga mana peluang tu? Sehingga nyawa sampai ke halqam. Tu kadang-kadang dia buat maksiat, dia buat dosa, tetapi dalam keadaan masih dapat lagi peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi padanya. Kok-koklah dia nak kembali kepada Allah, kok-koklah dia nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum mana? Sebelum nyawanya sampai ke halqam. Tunggu Allah tunggu. Kok-koklah hamba-hamba nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu disebut dalam hadis Nabi, orang-orang yang buat dosa waktu siang, Allah tunggu di waktu malam nak ampunkan dosa hamba-hambanya. Hamba-hamba yang buat dosa waktu petang, Allah Subhanahu Wa Taala tunggu di waktu pagi untuk nak ampunkan dosa hamba. Allah duk tunggu kita, tuan-tuan. Tetapi dak tu disebut dengan wasari'u ila maghfiratin. Bersegeralah kamu kepada keampunan daripada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita segera kepada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Duk tunggu-tunggu nak ampunkan hambanya. Duk tunggu-tunggu tetapi hambanya tak mau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pintu taubatnya dibuka dengan seluas-luasnya. Syaratnya apa? Nak dapat disebut dengan kehidupan yang baik di dunia dan dapat kehidupan yang baik di akhirat. Syaratnya apa? Dia kena beriman, beramal dengan amalan yang soleh, sama ada lelaki ataupun perempuan. Tu tuntutan tu bukan hanya orang lelaki saja. Tuntutan tu hanya untuk orang lelaki dan juga perempuan. Kena beramal dengan amalan yang soleh serta dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dalam keadaan pada masa yang sama mereka tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai yang kadang-kadang buat perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan semayangnya, dengan puasanya, tetapi hak benda-benda lain di segi syariat, ada sebahagian daripada manusia ni tak yakin dengan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Hak semayang dia semayang, hak puasa dia puasa, hak zakat dia bayar zakat, hak haji dia pi haji, tetapi hak hukum-hukum lain berkait tentang hukum-hukum berkait tentang bab ekonomi, hukum jenayah, termasuk juga hukum-hukum hudud, kadang-kadang manusia tu tak mau kembali kepada hak hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tu Allah Subhanahu Wa Taala tanya kita dalam Quran, adakah kamu nak kembali kepada hukum jahiliah?
Allah Subhanahu wa taala tanya kita ni, adakah kamu ni nak kembali kepada hukum-hukum jahiliah? Hukum-hukum jahiliah adalah hukum-hukum ciptaan manusia. Sedangkan tidak ada hukum yang lebih baik, tidak ada hukum yang lebih sesuai daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya kita ni, adakah kita nak kembali balik kepada hukum-hukum jahiliah dulu ni? Hukum ciptaan manusia sebelum ni. Sedangkan kata Allah, orang yang penuh keyakinan, penuh iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hukum yang lebih sesuai, tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita nak, maksudnya yakin sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala. Masuk Islam tu, masuk keseluruhannya. Semua sekali dalam kehidupan kita, sama ada berkat ibadat ke, berkat tentang muamalat ke, berkat tentang hukum-hukum jenayat ke. Semua hak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita pernah sebut dah sebelum ni, ialah tututan beriman dengan syahadatain. Tututan yang pertama yang kita pernah sebut sebelum ni ialah menerima semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Tututan kita beriman dengan dua kalimah syahadah yang kita ucap tiap-tiap hari. Dalam sembahyang ke, dalam luar sembahyang kita ucap, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun sallallahu. Tututan nak menyempurnakan tututan syahadatain itu ialah apa? Yang pertama ialah menerima syariat, semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Kena terima syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini hak syariat Allah Ta'ala ni, maksudnya dia tidak ada pilihan dah. Sama ada kita suka ataupun kita tak suka, tetap kita nak kena terima. Tu hak syariat Allah ni, dia tidak ada pilihan dah. Kita suka ke, kita tak suka ke, tetap kita nak kena laksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita nak kena jaga sungguh-sungguh hak benda ni. Kerana apa? Kerana ia adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Laki atau perempuan sedangkan dia beriman, maka sesungguhnya ini janji daripada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kata Allah, akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Ni Allah janji. Allah janji orang yang beramal dengan amalan yang soleh, pada masa yang sama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala janji kepada golongan ini ialah dengan kehidupan yang baik. Hidupnya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita nak. Walaupun orang tak suka, walaupun orang benci, tetapi Allah Subhanahu wa taala suka kita. Tu selalu saya duk sebut, carilah redha Allah. Walaupun orang tak suka, nescaya Allah Subhanahu wa taala suka. Kita cari redha Allah, walaupun hak kita buat ni, hak redha Allah ni orang benci di atas perbuatan kita ni. Kita main semayang, kita pakai serban, kita pakai jubah, kita ikut sunnah-sunnah Nabi. Terkadang-kadang orang duk perli-perli, orang duk main-main. Biar pi, asalkan nak kita buat ni adalah benda yang Allah Subhanahu wa taala suka, buat. Walaupun semua orang tak suka, tak apa, orang tak suka, tak apa, tetapi Allah suka, nescaya Allah Subhanahu wa taala redha. Tetapi jangan kamu cari redha manusia. Orang kita buat, orang suka, orang tepuk tangan, orang puji kita. Tetapi hak kita buat tu benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah Subhanahu wa taala memurkai kita. Ini kita tak mau. Tengok kita buat ni hak benar redha Allah ke, benda yang hak redha manusia. Kita nak hak redha Allah. Hak redha Allah walaupun orang tak suka, nescaya Allah. Jangan kita cari redha manusia, tetapi hak benar redha manusia menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita duduk dalam keadaan murka Allah. Segala makhluk yang ada di atas muka bumi ini, termasuk malaikat-malaikat yang kita pernah sebut dah sebelum ni. Apabila Allah Subhanahu wa taala tak suka kepada seseorang,
Allah Subhanahu wa taala akan panggil malaikat Jibril, ya Jibril, aku tak suka kepada si anu tu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tak suka kepada seseorang, kerana apa? Kerana atas dunia dia melaksanakan benda yang bertentangan, kufur kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama ada lelaki atau perempuan tak buat perintah Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan panggil malaikat Jibril. Ya Jibril, aku tak suka kepada si anu tu. Maka malaikat Jibril pun tak suka kepada si anu tu. Dan malaikat Jibril beritahu kepada seluruh malaikat-malaikat yang ada di 7 petala langit supaya membenci kepada si anu tu. Dan Allah Subhanahu wa taala bagi rasa penduduk bumi tu membenci dia. Penduduk bumi pun benci dia. Tetapi kalau Allah sayang seseorang, Allah juga akan panggil malaikat Jibril, ya Jibril, aku sayang dekat hamba aku ini. Aku sayang kepada si anu tu, maka malaikat Jibril akan menyayangi si anu tu, dan malaikat Jibril akan beritahu kepada seluruh malaikat yang ada di 7 bentang langit supaya menyukai. Tengok ketika dia mati, tengok orang semayang ramai tak? Semayang ni sampailah umpama nu almarhum tuan guru, tuan guru Haji Soleh, tuan ketika dia meninggal, tengok macam mana orang pergi ziarahnya. No, almarhum tuan guru ni Abdul Aziz ketika meninggalnya, kita nak pergi masuk Kelantan pun tuan-tuan terpaksa kita kena naik motor. Naik kereta memang tak boleh masuk dah naik kereta. Kalau naik kereta sampai dekat ni lah, kat banding tu, sekat tu saja tak boleh masuk dah. Jam dah. Nak pergi tengok juga dengan pergi naik motor. Kerana apa? Orang akan rasa nak pergi ziarah dia. Bukan pergi kadang perkali pergi masuk pun. Pergi luak-luak ni kalau kita fikir tak pi pun tak apa, bukan boleh tengok pun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bagi rasa penduduk supaya menyukai, menyayangi dia. Kerana apa? Atas dunia dia melaksanakan perintah Allah Taala. Atas dunia dia buat amal-amal yang soleh. Amal yang soleh, laki atau perempuan, dalam keadaan pada masa sama juga dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9, mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hak kita nak, kita dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat 8, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Padahal bagi Allah jualah kemuliaan dan kekuatan itu, dan bagi Rasulnya serta bagi orang-orang yang beriman. Ini kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala bagi padanya. Ketika dia mati pun orang-orang yang beriman ni dapat kemuliaan. Malaikat akan turun bersusun-susun, malaikat turun berbaris-baris. Kerana apa malaikat turun bersusun-susun, berbaris-baris? Nak sambut roh dia. Atas dunia orang tak pandang dia, orang tak kenal dia. Atas dunia ni orang tak kenal pun. Tetapi para malaikat ni duk sebut-sebut namanya. Ketika dia mati tu, malaikat-malaikat turun berbaris-baris, bersusun-susun, duduk berbaris-baris nak sambut dia. Bawa kain daripada sutra, kain daripada sutra daripada daripada syurga ni, kain yang wanginya seluruh alam wanginya. Letakkan rohnya di atas kain daripada syurga tu, diangkat oleh malaikat, diusung oleh malaikat-malaikat. Ketika mana malaikat mengangkat rohnya untuk naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sebut malaikat itu akan bertanya kepada malaikat-malaikat lain yang membawa rohnya, siapa itu? Siapa roh ni? Roh siapa ni? Ni roh siapa ni? Ini roh siapa ni? Maka malaikat-malaikat yang membawa akan beritahu, inilah roh si anu bin si anu. Seronok dah. Mati pun malaikat sambut kita. Seronok tak mati? Seronok mati. Tak percaya mati lah ni.
Tahu tuan-tuan. Mati ni malaikat-malaikat akan turun, bersusun-susun turun. Juta-juta malaikat susun berbaris-baris nak sambut, nak bawa rohnya, diangkat rohnya. Ketika diangkat tu malaikat-malaikat yang keliling bertanya, ini roh siapa ni? Ini roh siapa ni? Ini roh siapa ni? Inilah roh si Anu bin si Anu. Diangkat rohnya, bertemu dengan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ambil amalan disimpan pada, disebut dengan Illiyin, tempat-tempat yang baik. Amalan-amalan Allah letakkan satu kedudukan yang tinggi, tempat yang baik, iaitu di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu disebut dengan Illiyin, tempat-tempat yang baik. Tetapi kalau sebaliknya, kalau sebaliknya atas dunia, dia melaksana melanggar arahan perintah Allah SWT, sombong pula dengan Allah SWT, pintu langit pun Allah tak buka. La tufatihu lahu abwabas sama, kata Allah. Ditutup pintu-pintu langit. Orang-orang yang atas dunia ni dia sombong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha, kata Allah. Orang-orang yang sombong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada masa yang sama dia sombong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah kata apa? La tufatihu lahu abwabas sama, tidak akan dibuka pintu-pintu langit. Tak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala yadkhulunal jannah, kata Allah, tidak akan masuk syurga. Takut kita tuan-tuan. Allah dah beritahu siap-siap dah. Orang yang atas dunia dusta ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang dusta ni orang yang sombong dah. Sombonglah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang selalu kita sebut. Orang yang tak mau letakkan muka dia di atas bumi, orang tu yang dinamakan orang yang sombong. Nabi kata orang yang sombong ni, walaupun dalam hatinya ada sebesar zarah sifat takabur, sifat sombong, tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Besar mana sombong? Nabi kata besar zarah. Besar mana zarah? Tak tahu nak bab macam mana Tuan Haji no? Besar zarah kecil, tak boleh nak bayangkan macam mana. Orang yang ada sifat sombong dalam hati, Nabi kata walaupun sifat sombong tu ada besar zarah sekalipun, tidak akan masuk syurga. Sebab apa? Sifat sombong ni sifat siapa? Sifat al-mutakabir ni sifat siapa? Sifat disebut dengan selendang Allah Subhanahu Taala. Hanya layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang tak mau sembah mukanya di atas muka bumi, dia orang yang sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab ketika kita sujud tuan-tuan, tak sah sujud kita kalau pungkuk kita sama dengan muka. Kan syarat, tengok syarat sujud mesti punggung tu tinggi pada muka. Kan sujud Allahu Akbar, sujud macam tu, muka duk bawah, pungkuk duk tinggi, itu sah sujud. Kalau berlepek macam anjing nak tangkap ayam tu, nak tangkap ada punya apa buruan dia, itu tak sah. Macam rimau tu duk, yang tu sujud je tu tak sah. Mesti sujud, ketika sujud tu mesti punggung lebih tinggi daripada muka. Nak abang kata apa? Kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Muka kita yang duk tinggi ketika kita berdiri, muka kita duk atas ketika duduk ni, ketika muka duk atas. Ketika mana kita letak bawah? Ketika mana kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tu rendah dah kita. Rendah, muka letak di lantai, pungkuk kita lebih tinggi daripada muka kita. Hina tak kita? Hina kita di hadapan. Sama tak? Sama. Tu imam pun letak, makmum pun letak, orang pangkat datuk semua letak, tak kira pangkat apa. Raja pun letak sama, muka yang sama. Tak ada lebih, tak ada kurang. Semuanya sama. Cuma nak bezakan kita, Allah kata sesungguhnya kami jadikan manusia tu lelaki dan perempuan, kami jadikan mereka itu bersuku-suku, berpuak-puak. Allah kata li ta'arafu, supaya kita kenal. Inna akramakum indallah atqakum. Yang mulia di sisi aku, kata Allah, ialah orang yang
takwa, bukan kerana pangkat, bukan kerana harta. Yang nak mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tak pandang pangkat, Allah tak pandang harta. Allah pandang apa? Yang mulia di sisi aku, kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi aku, kata Allah, ialah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita jangan duk sambang. Sehingga ada hak riwayat kata hak tinggal sembahyang boleh menyebabkan kafir. Tengoklah sekiranya dia ingkar. Waman taraka salah muta'amidan. Siapa yang tinggal sembahyang dengan sengaja, faqad kafara jihara, kata Allah, maka kafirlah dia. Takut dengar hadis ni tuan-tuan. Siapa yang tinggal sembahyang, man taraka salah muta'ammidan, siapa yang tinggal sembahyang sengaja, faqad kafara jihara, kata Allah, kata Nabi, maka kafirlah ia. Takut tuan-tuan dengar hadis ni. Cuma tengoklah kita sembahyang tu kenapa? Kalau dalam keadaan dia tu dia kata belum sampai seru lagi, yang tu dosa besar lah, tak rosak lagi akidah kita. Tapi kalau ikut hak pendapat yang ni, yang apa yang disebut dengan yang hak mana berpandu dengan hadis ni, maka boleh rosak akidah dia. Maka berdalil dengan sama juga Nabi suruh al-ahdul lazi bainana wa bainahum salah faman taraka faqad kafara. Beza kita dengan orang bukan Islam, Nabi kata sembahyang saja. Faman taraka, siapa yang tinggal, faqad kafara, maka dia kafir. Minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya cuma kita bagi Imam Syafi'i tinggal dengan kerana keingkaran. Imam Syafi'i kata tinggal kerana ingkar. Dia kata sembahyang tu tak wajib pun. Hak ni boleh jadi murtad, boleh jadi kafir. Tapi kalau dia tinggal kerana dia malas, kerana dia malas, kerana dia bukan dia kerana ingkar. Dia termasuk dalam zalim, termasuk dalam fasik. Orang ni akan diazab oleh Allah Taala yang Nabi sebut. Sehari tinggal sembahyang, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala 70 tahun dalam api neraka. Bukan banyak pun. Sehari tinggal sembahyang, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala 70 tahun. Satu waktu tinggal sembahyang, tercatat namanya di pintu neraka. Takut dah dengar? 70 tahun. Sehari akhirat 1000 tahun. Bukan kata kena tinggal sekali pun dah 70 tahun. Sehari akhirat 1000 tahun kita. Boleh bayang tak macam mana? Tak boleh nak bayang macam mana tu. Tu kita jangan sekali-kali lah, jangan sombong. Sebenarnya orang yang tinggal sembahyang tu orang yang sombong. Sebab apa? Dia tak mau letakkan mukanya di atas bumi. Tu kena tu macam iblis lah. Dia tak mau letak dia di mukanya di atas bumi, bukan sembah Allah. Sujud kepada Adam. Sujud kepada Adam. Dekat Allah sujud dah iblis? Kat Allah dia sujud. Dia Azazil, guru malaikat dulu ni, orang yang alim. Iblis ni bukan orang biasa-biasa. Orang yang alim, guru malaikat. Dekat Allah dia sujud. Cuma dia tak mau sujud dekat Adam. Kita dekat Allah suruh kita sujud dekat Adam kan dekat Allah? Kat Allah. Mana lebih sombong? Kita lagi sombong lah. Malu kita dengan iblis. Malu kita dengan iblis. Apa? Iblis dekat Allah sujud. Cuma dia tak sujud kepada Nabi Adam. Kita dekat Allah pun tak mau sujud lagi lah. Sombong tu Allah kata aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kerana dia ingkar, kerana dia sombong, dia termasuk orang-orang yang kafir. Baik. Dia kata mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya orang yang beriman, orang dia kesannya ialah mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak. Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan orang-orang yang beriman. Apabila Allah mulia, Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara, akan jaga kita. Allah akan jaga kita. Masa Allah jaga kita nak buat sesuatu pun ada benda tu akan beritahu kita. Ni benda ni tak boleh ni. Maksudnya ada benda tu pertolongan daripada Allah, iaitu disebut dengan ilham daripada malaikat-malaikat. Ini kita nak kena jaga. Baik. Kita ambil satu lagi yang ke-6.
yang ke-10. Yang ke-10. Mendapat ketenangan dan ketenteraman. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Fath ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah yang menurunkan semangat tenang, tenteram ke dalam hati orang yang beriman, supaya mereka bertambah iman dan yakin berserta dengan iman dan keyakinan mereka yang sedia ada. Orang yang beriman ini, mailah apa pun dia akan rasa tenang. Mailah ujian apa sekalipun dia akan rasa tenang. Dia nak risau apa yang berlaku, dia berkeyakinan semua adalah ketentuan daripada Allah. Cuma kita ni ada syariat, berusaha. Macam kita lah. Walaupun ada orang duk petikai, awaklah semayang rapat, awaklah semayang jarang-jarang. Kan semayang jarang-jarang ikut Yahudi, ikut orang kafir. Kan sunnah Nabi kan rapat-rapat. Ada orang duk petikai, tuan-tuan. Ada orang duk petikai ni, kita sembahyang jarang-jarang pun petikai. Hak petikai tu tak main juga rumah Allah, tak main. Dia bukan duk main pun, cakap kat belakang. Orang tu muka tu duk main selalu pun, tak main juga. Bukan kata sembahyang jarang-jarang, hari tu Jumaat pun tak buat. Hak sembahyang rapat-rapat tu sunat, sembahyang tu wajib. Itu pun ulama-ulama maksudnya apa? Dah kaji siap orang dah buat. Buat maksudnya apa? Berbincang siap, bukan ulama Malaysia. Termasuk juga ulama-ulama Azhar, termasuk juga imam-imam Masjid Haram dan sebagainya. Mereka telah berhimpun, bersepakat dah, bincang dah. Bersama juga dengan Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Kita siapa kita nak cakap macam tu? Apa bidang kita? Kita nak cakap bukan bidang kita. Contoh kita kata semayang jarang-jarang benda-benda hak diatur oleh pihak ahli malihat fatwa dan juga kesihatan, dia suruh kita semayang jarang-jarang. Kalau semayang rapat-rapat sunnah, semayang jarang-jarang nak menghindarkan mudarat. Mana lebih penting? Bayang rapat-rapat sunnah, memang dulu sunnah memang kita buat pun. Bukan kita saja-saja kita semayang jarang-jarang. Kenapa? Nak jaga mudarat. Mudarat tu apa? Jangan kita darat bukan hanya kita. Kalau kita ada, orang lain pun akan terkena. Ni insya-Allah lah kalau kita main masjid ni selamat dah kita lah. InsyaAllah kita ikut SOP yang telah ditetapkan kita dengan tulisnya. Tapi kalau pergi luar belum tentu tuan-tuan. Belum tentu. Penuh kedai-kedai tak ada batasan apa dah. Tu makin hari makin meningkat. Kita tak jaga. Tapi kalau insya-Allah kita main masjid, main surau, insya-Allah SOP, insya-Allah orang masjid akan ikut. Ni kan ikut dengan penjarakan. Penjarakan lama dah. Dulu-dulu masa tak penjarakan pun kita jarak dah. Kita jarak dah, mengaji pun jarak-jarak dah. Seorang ujung seorang ni memang jarak dah. InsyaAllah kalau kita ikut ni, insyaAllah kita usaha. Itu disebut dengan wa iza azamta fatawakkal Allah. Berusaha dulu, lepas tu baru bertawakal pada Allah. Di mana seorang sahabat Nabi mai sembahyang, lepas sembahyang dia duk cari untanya hilang. Seorang sahabat mai sembahyang, lepas sembahyang duk cari untanya hilang. Nabi tanya, cari apa? Dia kata cari unta. Tadi letak dia letak situ, dia kata letak situ. Nabi kata ikat tak? Tak, dia kata. Nabi kata ikat dulu, lepas tu baru bertawakal kepada Allah. Ikat dulu unta tu. Macam kita main-main kunci pun tinggal di motor. Awak kunci tak apa, biar bila Allah jaga. Awak Allah hamba ke kita hamba? Tak apalah Allah jaga. Dengan kunci-kunci hilang habis. Usaha dulu. Kunci tengkok dulu. Boh rantai dulu kalau nak hilang juga. Tak apa dah lah. Kita dah usaha memang Allah tentu dah memang hilang benda tu. Tapi kena usaha dulu. Tu disebut dengan asbab dan musabab. Asbab dan musabab. Kerana kita tak ikat, kerana kita tak kunci, maka hilang. Tapi dalam keadaan kalau tak hilang, tak apa dah, Allah tentu tak hilang. Tapi kena bersama juga dengan penyakit ni. Kita tahu dah, dengan penjarakan boleh memutuskan penyakit COVID ni. Maka kita jaraklah. Awak kita nak lawan, awak kita tak puas hati. Tapi dah tak puas hati, tak main juga rumah Allah. Tak main juga duk kata kok belakang-belakang. Tapi rumah Allah duk macam tu juga. Patut-patutnya main ujian macam ni. Patut-patut dah ke semayang jarang patut-patut semayang duk luar. Ramai orang.
Patut-patut kalau kita semayang jarak-jarak macam ni, patut-patutnya bukan banyak ni nu. Sampai luar nu macam bulan Ramadan tu. Tapi tak ada juga. Tak ada kesedaran juga. Allah uji berbagai-bagai ujian. Tak terketuk hatinya untuk mai rumah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk merayu pada Allah, untuk minta pada Allah, untuk bertabat pada Allah Taala. Masih lagi lalai dengan dunia. Ini kadang-kadang takut-takut. Makin Allah uji, makin dia tak dapat petunjuk, takut-takut ditimpa, disebut dengan istidrak. Makin diuji, makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah menurunkan semangat, tenang, mailah apa pun dia tetap tenang, bersabar. Tu orang beriman, apabila ditimpa ujian dia bersabar, apabila dapat nikmat dia bersyukur. Dua-dua dapat orang beriman. Dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat ujian, bersabar. Untung tak orang beriman. Dia tak mengeluh ujian. Lepas tu dia nak kena usaha untuk nak menghalangi ujian-ujian tu. Kalau sakit, berubat. Kalau COVID ni, kena ikutlah dengan Shopee dan sebagainya. Bersabar di atas ujian tu. Dengan kesabaran tu, Allah naikkan darjatnya. Dengan kesabaran tu, Allah bagi pahalanya. Dengan kesabaran dia, Allah Subhanahu Wa Taala ampun. Nak bagus tak? Tu ketika mana kita sebut dulu, ketika mana Nabi pergi ziarah orang sakit. Lepas dia ziarah orang sakit, Nabi senyum. Nabi tak senyum lepas orang sakit. Lepas ziarah, Nabi senyum. Sahabat tanya Rasulullah, kenapa senyum ya Rasulullah, sedangkan dia diuji Rasulullah? Nabi kata apa? Sekiranya dia tahu macam mana aku tahu, nescaya dia akan minta kepada Allah diuji sampai bila-bila. Nabi kata walaupun disusuk dengan duri, Allah Subhanahu Wa Taala kifarahkan dosa dia. Kena duri pun Allah ampun dosa. Maka sabar di atas ujian tu. InsyaAllah adalah hikmah-hikmahnya. Allah nak naik pangkat kita, Allah nak bagi pahala kat kita, Allah Subhanahu Wa Taala nak ampunkan dosa-dosa kita supaya mereka bertambah iman dan yakin, serta dengan iman keyakinan itu mereka yang sedia ada. Sedia ada. Firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, auzubillahi minasyaitonirrajim. Summa anzalallahu sakinatu ala rasulihi wa alal mu'minin. Kemudian Allah menurunkan semangat, tenang, tenteram kepada Rasulnya. Rasul lagi teruklah hujan-hujan yang menimpa mereka. Maka Allah Ta'ala turunkan ketenangan kepada mereka rasul-rasul. Firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, fa anzalallahu sakinatu ala rasulihi wa alal mu'minu. Lalu Allah menurunkan semangat, tenang, tenteram kepada rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Allah rasa bagi ketenangan mereka. Kenapa? Kerana janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala setelah mereka bersabar di atas ujian tu, janji mereka pada Allah ialah janji yang begitu tinggi, darjat yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ingat, kita berhenti tantu dulu. InsyaAllah kita ada satu lagi lah, panjang sikit satu ni. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan 2 lah, iaitu sentiasa dalam keuntungan dan kejayaan. Wallahu a'lam. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita malam ni dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma akhina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.